Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut kepada pematangan saya pada hari ini, berbesar hati saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Ilham Hazri bin Muhammad Syafwan, berasal daripada kelas PT1 S202. Dengan subjek ini adalah pengantar ulumul Quran dan ulum hadis. Saya daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam dengan angka giliran 2023 1076. Sebelum itu saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada pensyarah saya, iaitu Puan Wan Hasnawati, kerana tanpa beliau tidak berjayalah saya menjayakan persembahan saya pada kali ini. Tanpa membuangkan masa, marilah sama-sama kita menelusuri tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang golongan anti hadis. Okey, yang pertama ialah pengenalan, iaitu apakah itu golongan anti hadis. Anti hadis merupakan orang-orang yang menolak hadis secara total sebagai sumber Islam. Fahaman anti hadis ini sebenarnya mempunyai pegangan yang tidak mempercayai hadis sebagai sumber epistemologi Islam selepas Al-Quran. Penghujahan golongan yang berfahaman anti hadis ini bahawa Al-Quran sebagai kitab yang lengkap dan sempurna telah menolak sumber-sumber lain sebagai sumber perundangan Islam. Seperti mana yang diperkatakan oleh bapa orientalis, iaitu Ignaz Goldziher, yang statement dia yang mengeluarkan statement memperlecehkan autoriti Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Kata beliau seperti ini. When we seek religious instruction from Muhammad or other side beside God, we support Satan and his claim that God need a partner. Yang bermaksud bahawa apabila kita ingin mempelajari ilmu agama Islam ini daripada sumber lain selain daripada Allah SWT, iaitu seperti yang dikatakan sumber lain itu iaitu Nabi Muhammad, ataupun daripada Nabi-Nabi yang sebelumnya, ataupun daripada ulama. Katanya kalau kita ambil ilmu agama daripada sumber lain selain Allah, kita telah menyaport apa yang telah dikatakan oleh syaitan, yang bahawa Tuhan memerlukan rakan kongsi untuk menurunkan syariat-syariatnya. Maafkan saya. Yang mana yang dimaksudkan di sini daripada apabila kita ingin mempelajari ilmu agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, mereka merujuk kepada Al-Quran, iaitu kalamullah. Jadi untuk menguatkan hujah mereka, beberapa ayat Al-Quran cuba diselewengkan tafsirnya. Kebanyakan penyelewengan mereka melibatkan soal akidah, politik dan fiqah. Sedangkan musuh-musuh Islam ini tidak dapat ditujukan kepada Al-Quran kerana Allah SWT telah berjanji untuk memelihara Al-Quran daripada penyelewengan dan pemalsuan dalam surah Al-Hijj ayat 9. Oleh itu, mereka dapat cara lain, iaitu dengan serangan yang dilakukan adalah terhadap autoriti hadis Rasulullah SAW. Jadi yang ingin saya simpulkan di sini ialah fahaman golongan Quranis atau Quraniun, anti hadis dalam bahasa lainnya, mereka berpegang untuk mempelajari ilmu agama semata-mata dengan Al-Quran dan menolak hadis-hadis Nabi ke tepi. Sedangkan mereka mengkaitkan penggunaan ini dalam amalan-amalan seharian, dalam contohnya ibadah. Sememangnya dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah untuk kita mendirikan solat dengan seperti wa aqimus solah. Tetapi tata cara dan perlakuan solat itu telah diterangkan dalam hadis, bukannya dalam Al-Quran. Sememangnya kita hendaklah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah agar tidak sesat dan menjadikan panduannya sehingga kita bertemu Allah SWT. Seterusnya ialah sejarah kemunculan golongan anti hadis. Pada zaman Rasulullah SAW, bibit-bibit kemunculan golongan ini dapat ditinjau di kalangan kaum Quraisy yang telah mendustakan ajaran baginda serta melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Dekat sini kita boleh lihat pada zaman sahabat lagi telah muncul pemikiran berkenaan menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan Al-Quran sahaja.
Seperti mana di kisah yang saya baca mengenai sahabat bernama Umayyah bin Khalid yang telah cuba menyelesaikan permasalahan dengan merujuk kepada Al-Quran sahaja. Namun beliau telah ditegur dan diperbetulkan oleh sahabat Ibnu Umar dengan beliau mengatakan bahawa terimalah sahaja perkara yang telah dibawakan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, pada tahun kedua Hijrah telah muncul golongan ini dalam bentuk kelompok yang mereka berorientasikan dua perkara, iaitu penolakan terhadap hadis yang bersifat bukan mutawatir, yakni hadis ahad, dan mereka berpegang bahawa hadis bukanlah penerang ataupun penguat kepada Al-Quran. Bahkan hadis merupakan sebuah hukum yang tidak berkait langsung dengan Al-Quran. Golongan ini telah berdebat dengan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i telah mematahkan idea-idea palsu ini dan telah mengembalikan mereka kepada jalan yang benar untuk mempercayai dan berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya kepada tahun ke-11 Hijrah, muncul semula golongan anti hadis ini yang telah dipelopori oleh orientalis di Iraq. Ekoran munculnya golongan ini kerana rancak timbul rancaknya keraguan yang ditimbulkan oleh penjajah barat yang cuba musuh-musuh Islam ini cuba untuk menyerang kelemahan dan melumpuhkan umat Islam dengan menimbulkan keraguan terhadap hadis ini, kerana mereka lihat apabila mereka ingin mencari lubang-lubang kelemahan di dalam Al-Quran, mereka tidak jumpa kerana kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang lengkap dan terjaga. Oleh itu mereka cuba merosakkan autoriti hadis ini dengan menimbulkan keraguan kepada umat Islam, kerana umat Islam itu dalam keadaan lemah kerana telah dijajah. Mereka menimbulkan keraguan kepada hadis ini pula bagi menumpukan kekuatan umat Islam ketika itu. Sehubungan dengan itu, terdapat juga di kalangan cendekiawan Islam yang menuntut di Eropah yang telah terpengaruh dengan ajaran anti hadis ini. Sebagai contoh, Rashad Khalifah. Rashad Khalifah ini merupakan individu yang telah mencipta teori berkenaan kod 19 mengenai keajaiban Al-Quran. Menurut beliau, hadis bukan sahaja dianggap palsu, malah ia merupakan ciptaan iblis. Maka sesiapa yang mempercayai hadis bermakna mempercayai ajaran iblis. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Rashad Khalifah berfikiran sebegini. Antaranya ialah kesalahan dalam menafsir Al-Quran. Kedua, pengiraan yang bercelaru berkenaan dengan huruf Hamzah dan Alif, serta beliau mengambil beberapa petikan daripada Bible ataupun kitab Yahudi. Sekurang dengan itu, bersangkut paut sehingga ke hari ini, masuk juga golongan anti hadis ini ke dalam Malaysia, hingga yang biasa kita kenal ialah dengan nama Kasim Ahmad, merupakan tokoh golongan anti hadis yang masyhur di Malaysia. Seterusnya, di sini saya ingin menerangkan tentang dakwaan golongan anti hadis. Yang pertama, mereka mengatakan Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril serta dianggap telah lengkap, sempurna dan terperinci. Oleh itu, Al-Quran tidak memerlukan sebarang bentuk penghuraian maupun pentafsiran. Anggapan ini adalah salah terhadap golongan anti hadis ini, kerana yang dimaksudkan oleh Allah mengenai Al-Quran ini telah sempurna dan lengkap, iaitu sebagai peranan dalam kitab induk dalam umat Islam. Namun tata cara ataupun yang lebih terperincinya telah diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Contoh simple yang saya ingin terangkan kat sini, contohnya pada hari ini kita makan mi goreng.
Lepas tu kita ingin tahu apa hukum kita makan mi goreng itu, sama ada halal atau haram. Kalau kita cari dalam Al-Quran, memang kita akan jumpa. Jadi dekat situ kita nak kaitkan yang mi goreng ni merupakan perkara yang telah dilupakan oleh Al-Quran ataupun terlepas pandang. Kita tak boleh lihat dalam aspek begitu. Kerana golongan anti hadis ni mereka menggunakan akal semata. Mereka tidak menggunakan prinsip logik. Oleh itu, kita kena merujuk pada hadis pula yang merincikan tentang apakah hukum halal haram tentang makanan serta dalam aspek-aspek lain seperti politik, fiqh dan lain-lain. Yang kedua, mereka mendakwa hadis merupakan satu penyelewengan daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh diterima sebagai sumber perundangan Islam. Betapa ceteknya pemikiran mereka. Malahan, hadis itu dianggap muncul selepas kewafatan Rasulullah SAW, lalu dikaitkan dengan baginda. Sedangkan hadis itu telah diriwayatkan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Namun, golongan orientalis ini cuba menyeleweng dengan mengatakan hadis ini muncul setelah kewafatan Nabi dan hadis ini mungkin daripada orang lain tapi dikaitkan kepada Nabi Muhammad. Seterusnya, dakwaan yang ketiga, golongan anti hadis menganggap hadis sebagai satu catatan sejarah yang boleh dan perlu dikaji oleh para penyidik untuk memahami dan menilai zaman itu. Mereka ini menganggap bahawa hadis itu tidak boleh dipercayai kerana hanyalah sebuah catatan sejarah. Kerana Nabi Muhammad merupakan manusia biasa. Beliau juga melakukan kesalahan. Mereka mengambil Nabi Muhammad, kisah-kisah seperti Nabi melakukan kesalahan bagi menimbulkan keraguan dalam umat Islam. Sedangkan tujuan sebenar Allah menjadikan Nabi Muhammad melakukan kesilapan, kemudian setelahnya memperbaiki kesilapan tersebut adalah bagi meyakinkan bahawa Nabi Muhammad adalah manusia yang telah dipelihara oleh Allah SWT dan kesalahan yang sengaja dijadikan ke atas Nabi Muhammad adalah untuk kita menjadikannya sebagai pengajaran dalam kehidupan dan memperbaiki amalan sehari-hari. Contoh yang senang kita ambil kisah Nabi tertinggal rakaat. Kemudian Nabi tambah rakaat dan kita menjadikan itu sebagai panduan ketika kita terlepas rakaat dalam solat berjemaah. Yang keempat, mereka beranggapan bahawa umat Islam telah menyeleweng dari ajaran Tuhan yang sebenar. Bagi mereka, ajaran Tuhan yang sebenar adalah semasa zaman Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir serta yang dibawa oleh baginda ialah Al-Quran dan tidak ada yang lain daripada itu. Sememangnya Allah telah menjanjikan bahawa Al-Quran telah dijaga dan dipelihara. Kat sini kita boleh lihat dua sudut, iaitu daripada sudut material, iaitu daripada huruf, lafaz dan sebagainya. Kemudian daripada sudut sebutan. Kemudian sudut kedua iaitu bukan material seperti maksud dan penghuraiannya. Namun Allah juga telah memelihara hadis dan as-sunnah. Dengan cara apa? Dengan cara wujudnya para ilmuwan hadis yang sentiasa menyemak, mengkaji dan menganalisa isnad hadis dan membandingkan hadis palsu dengan hadis yang benar. Dekat sini kita boleh jawablah hujah yang golongan anti hadis ini mengatakan bahawa Al-Quran terjamin kesahihannya, manakala hadis pula tidak. Dakwaan yang kelima ialah mereka menolak kepercayaan kepada qada dan qadar yang merupakan salah satu perkara terpenting dalam rukun iman. Ini kerana ia hanya dinyatakan melalui hadis lalu dianggap bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dakwaan ini sememangnya tidak benar kerana jika seseorang itu benar-benar memahami dan mengetahui keseluruhan Al-Quran, maka dia juga akan automatik mengetahui bahawa konsep qada dan qadar itu sedia diterangkan berulang kali dan ia adalah salah satu perkara yang wajib diimani. Perkara ini berlaku kerana kebanyakan orientalis
Mereka tidak mempunyai background pelajaran agama Islam pun, tapi mereka cuba mengkaitkan dengan sains dan akal semata. Jadi mereka menolak qada qadar ini kerana tidak dinyatakan dalam Al-Quran, hanya dinyatakan dalam hadis Rasulullah. Sedangkan telah terbukti dalam surah Al-Hadid ayat 57, ayat 22 hingga 23, yang bermaksud tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput kepada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri. Dekat sini, walaupun tidak sebut perkataan Quran Qadar itu, namun Allah telah menceritakan tentang konsep Quran Qadar itu, yang kemudian telah diterangkan perkataan Quran Qadar di dalam hadis Rasulullah. Jadi kewajipan beriman kepada Quran Qadar sememangnya tidak diterangkan di dalam ayat 136 surah An-Nisa, tapi semata-mata berdasarkan satu ayat ini. Dakwaan yang keenam ialah berkenaan lafaz dua kalimah syahadah yang diucapkan oleh umat Islam. Ucapan ini kini adalah dilarang oleh Al-Quran kerana syahadah yang diwajibkan hanyalah la ilaha illallah. Dalam Al-Quran tidak dimentionkan pun kita kena menyebut dua-dua syahadah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkenaan ini, sesiapa yang menerusi firman Allah SWT, maafkan saya, syahadah yang diajarkan oleh Rasulullah terbagi kepada dua bahagian, iaitu syahadah yang pertama berarti bahawa seorang itu sedia mentauhidkan Allah SWT sebagai Tuhan yang satu-satunya dilayak disembah. Manakala syahadah yang kedua berarti seseorang itu sedia menerima dan mengiktiraf Nabi Muhammad SAW sebagai perutusan Allah. Dua kalimah syahadah yang diajarkan oleh Rasulullah ini sememangnya tidak terdapat lafaznya dalam Al-Quran, tetapi maksudnya adalah merupakan terbitan dan rumusan dari seluruh keterangan, ajaran dan perintah Al-Quran itu sendiri. Sepatutnya memang tiada siapa yang akan mempersoalkan hakikat ini, kecuali orang-orang yang benar dan orang yang benar-benar tidak mengenal Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, berkenaan strategi bagi mengatasi golongan anti hadis. Saya pecahkan kepada dua pihak, iaitu pihak kerajaan dan yang kedua ialah NGO, yakni non-government association, maksudnya yang tidak berkaitan dengan kerajaan, dan masyarakat. Masyarakat itu bermakna individu. Kita fokuskan pada pihak kerajaan terutamanya. Yang pertama ialah kerajaan hendaklah mengeluarkan fatwa. Contohnya, mengeluarkan fatwa bahawa mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran, pegangan atau fahaman yang terkandung dalam buku atau risalah, isi kandungannya dan terjemahannya yang disebut dalam sub-perenggan A adalah sesat kerana ia bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam. Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam, Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993. Seterusnya ialah pengharaman buku-buku dan pertubuhan. Contohnya, pada 7 Jun 1996, Kementerian Dalam Negeri secara rasmi telah mewartakan pengharaman buku Hadis Satu Penilaian Semula telah disyorkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan BAIS 1995. Yang ketiga, sesi muzakarah. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah mengadakan muzakarah dengan Haji Abdul Qahar dan beberapa orang pengikutnya beberapa kali dalam tahun 1990, termasuk secara formal sebanyak 2 kali yang dipengerusi oleh SS Mufti Negeri. Yang keempat, penerbitan. Contohnya, menerbitkan buku yang bertajuk Salah Faham Terhadap Hadis, tulisan Haji Ismail Haji Yusof. Penerbitan ini adalah bagi memperbaiki fahaman umat Islam mengenai salah faham terhadap hadis. Dan akhir sekali, penyebaran risalah. Pihak berkuasa agama turut mengambil tindakan menyebarkan risalah-risalah percuma kepada masyarakat dalam rangka memberi hebahan dan kesedaran kepada masyarakat sehubungan bahayanya golongan-golongan yang menyeleweng hadis tersebut.
Seterusnya, tindakan yang boleh diambil oleh NGO dan masyarakat iaitu adalah dengan membuat aduan. Kerana tanpa aduan daripada orang ramai, pihak berkuasa sudah pasti tidak akan dapat melaksanakan kerja-kerja mereka dengan sempurna. Kedua, penulisan. Contohnya, penulisan yang telah diterbitkan oleh Muhammad Hafiz Firdaus Abdullah telah menulis buku yang bertajuk 20 Hujah Golongan Anti Hadis dan Jawapannya pada tahun 2002 yang diterbitkan oleh Perniagaan Jahir Besar. Penulisan ini bertujuan untuk mencelitkan mata umat Islam akan hujah yang digunakan oleh golongan anti hadis dan jawapan sebenar bagi mematahkan idea-idea palsu tersebut. Lain sekali, pendedahan di akhbar. Contohnya, kita menggunakan media massa seperti Harian Metro dan sebagainya menceritakan tentang kewujudan gerakan anti hadis yang bertujuan menyebarkan kepercayaan, amalan dan pemikiran yang berlandaskan Al-Quran semata-mata. Oleh itu, umat Islam lebih berhati-hati akan gerakan golongan anti hadis ini supaya mereka tidak terjebak. Sampailah kita kepada penghujungnya, iaitu kesimpulan. Kat sini saya jelaslah bahawa golongan anti hadis adalah golongan pertama daripada kalangan umat Islam yang menolak autoriti Rasulullah SAW sebagai seorang yang bercakap, bertindak, malah diamnya sendiri sebagai wahyu Allah SWT. Akhirnya dapatlah disimpulkan kefahaman golongan anti hadis tidak berasas sama sekali, dan kalau hendak digunakan penghujahan anti hadis, sudah pastinya Al-Quran sendiri pun tidak dapat diterima sebagai benar. Dekat sini nak dimaksudkan bahawa jikalau kita guna hujah yang dikeluarkan oleh anti hadis, kita ibarat menyalahkan juga Al-Quran itu. Kerana seperti mana yang telah disabdakan Nabi Muhammad bahawa selagi mana kita berpegang kepada dua perkara, kita tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menunjukkan bahawa dua perkara ini amatlah berkait. Jika kita menggunakan hujah golongan anti hadis ini, yang di mana mereka menyalahkan hadis dan hanya berpegang kepada Al-Quran, kita juga ibarat menolak Al-Quran itu. Malah, kronologi pengumpulan Al-Quran sendiri pun diasaskan kepada sunnah atau hadis, kerana tidak ada sumber lain yang dapat memberitahu hal ini. Sudah tepatlah bahawa fahaman anti hadis adalah satu kedangkalan, kejahilan dan ajaran yang salah dan sesat serta membahayakan sistem teologi dan perundangan Islam secara keseluruhan. Pengajaran yang saya dapat daripada pembentangan kali ini ialah kita hendaklah menggunakan akal kita sebaik-baiknya, dan kita, contohnya kita menerima satu hadis baru, kita hendaklah mengkaji dan memperbandingkan dengan Al-Quran serta melihat daripada segi semua aspek lah, supaya kita terhindar daripada golongan-golongan sesat seperti golongan anti hadis ini. Sekian, itu sahaja daripada saya berkenaan dengan pembincangan kali ini. Sama-sama kita berdoa agar dijauhkan daripada ajaran-ajaran sesat seperti anti hadis. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang menonton video ini. Diharapkan agar pembincangan ini dapat memberikan manfaat kepada orang yang menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.